Assalamualaikum dan apa khabar? Okay, ada yang online tak hari ni? Aida nak share tentang 5 asas penjagaan kulit muka. Sebenarnya tengah cari lagu juga. Tak tahu kenapa tak keluar. Kita try lagu raya. Okay, ada siapa-siapa yang online tak? Tak tahu kenapa tak keluar, tapi rasanya yang tengah guna dekat sini tu tak function. So, hi, siapa yang tengah online boleh say hi dekat I. Okay, I nak tengok siapa yang online. Okay, sebab I tak dapat nampak lah siapa yang online tapi tak say hi. Kan? Okay. So, maaf je kalau bunyi bising aircon ke apa ke. Sebab hari ni kita akan share tentang 5 asas penjagaan kulit muka. Okay, ini semua orang kena tahulah. Okay, sebab ni general. Okay, kita sebagai perempuan, kita of course nak tahu what is the best for us. Sebab kulit kita hanya ada satu sahaja. So, kita kena bagi yang terbaik untuk kulit kita, so that dia akan kekal cantik, berseri-seri dan tak ada parut-parut lah, betul tak? Okay, so siapa yang online, Aida minta you guys tolong share, sebab I nak all this information diketahui umum. Okay, sebab this is sharing ikhlas daripada hati I. Okay, so of course I nak semua orang tahu, so that selain daripada beauty consultant, kena belajar kan, orang lain pun dapat tahu juga, so dia orang akan menjaga kulit muka dengan baik lah, betul tak? Okay, so siapa yang tengah live sekarang boleh bagi tahu dekat group Skin Solution, bagi tahu yang kita dah pun live. Okay, and then hi Ayu, hi Azu, hi Kasih Baiduri. Okay, Aida letak kamera ni jauh sikit, so tak dapat lah nak scroll kan, so boleh nampak macam tu je. And then lagi pun Aida tak apa nampak sangat siapa yang komen kan, tapi tak apa, kalau ada komen Aida akan mesti baca. Hi Azu, good morning. Okay, boleh tak share dengan kawan-kawan yang boleh bagi link tak dekat group Skin Solution, sebab Kak Aida akan terangkan tentang 5 asas penjagaan kulit yang sangat-sangat penting untuk semua orang. Okay, bukan setakat beauty consultant Mary Kay, of course untuk semua orang. Kita nak share all the information so that you guys boleh praktikkan on your daily basis, regardless apa-apa pun yang you pakai. Okay, kalau you dapat menggunakan 5 asas penjagaan kulit ni dengan betul dan lengkap, insya-Allah, okay, you punya kulit akan sentiasa nampak sihat. Okay, alright. Okay, sekarang pukul 12 di hari Jumaat. Okay, so ada yang tengah kerja tak? Ada yang tengah kerja? Okay, siapa-siapa yang tengah kerja boleh say hi. Okay, ada kalau yang tak bekerja pun boleh say hi, ataupun siapa yang bekerja boleh komen cakap you all tengah bekerja. Okay, hi ni Kak Long. Kak Long, mak kepada Ayung is anak saudara I. Okay, boleh share this live, sebab bukan untuk kita sahaja, tapi kita nak ramai lagi orang tahu tentang kebaikan penjagaan kulit dari awal. Okay, especially those yang muda-mudi ni. Okay, you kena jaga kulit daripada awal. Okay, suara saya jelas tak? Hai Afida. Hai Eliana. Okay, so yang lambat masuk tu nanti you guys boleh tengok balik semula lah. Okay, I rasa I dah nak kena proceed sebab I ada hal lepas ni.
So I akan terangkan, I akan beritahu dulu apakah 5 asas penjagaan kulit yang setiap wanita perlu ada. Ini asas dia, tak termasuk lagi suplemen ke apa ke semua, tak termasuk lagi. Tapi yang 5 asas ni you check balik. Bila Aida dah share, you check balik sama ada you ada tak this 5 5 regimen ni. Sekejap Okay, so first of all, semua orang cuci muka, betul tak? Okay, semua orang cuci muka, cuma mungkin pencuci muka you all mungkin ada yang dalam bentuk bar, ataupun dalam bentuk tube, ataupun pencuci muka yang macam mana ke? Mungkin dalam bentuk krim ke kan? Okay, so pencuci muka ni adalah benda yang paling basic dan semua orang ada. Okay, I know even though kalau you tak pakai pencuci muka pun, you still cuci muka you menggunakan at least sabun mandi kan. Okay, so basically untuk pencuci muka, I nak suggest you guys pakai pencuci muka yang tidak terlalu banyak foam, okay? Buih yang besar-besar tu kan. Okay, sebab bila you pakai pencuci muka yang ada buih, ataupun you pakai sabun lah, for example, dia sabun kan, sabunnya akan menyebabkan kulit muka you akan nampak lebih kering, okay? Bukan setakat nampak lah, efek dia kepada kulit you akan lebih kering. So apa akan terjadi kalau kulit you terlalu, bila kulit you dah kering, dia akan menyebabkan cepat keluar kedutan dan juga jeragat. Okay, alright, and then I will suggest you untuk pakai pencuci muka yang tube macam ni. Okay, sebab apa? Sebab dia more hygienic lah. Okay, and then even kalau let's say lah you pakai brush skin grade tu kan, you boleh terus letak kat atas dia without touch it. Okay, sebab once you touch your face, dia akan menyebabkan kuman akan hinggap lah, bakteria akan hinggap dekat you punya kulit. Okay, siapa yang ada soalan, you boleh tanya soalan. Okay, Aida akan jawab sama ada segera ataupun Aida akan jawab later on. Okay, so semua orang pakai pencuci muka tak? Okay, wajib pakai pencuci muka. Okay, dan pencuci muka tu kena bersesuaian lah dengan umur dan keperluan kulit. Okay, kalau let's say umur kita masih lagi belasan tahun, you boleh pakai yang botanical, maksudnya yang tu tak ada bahan kimia yang berbahaya untuk you pakai. Okay, and then kalau umur you dah 25 tahun ke atas, I would suggest you guys untuk pakai set anti-aging. Okay, sebab as we age, umur kita, kulit kita dah pun memerlukan regimen yang berbeza supaya dia kekal sihat dan berseri. Okay, kalau umur you 25 ataupun 30, tapi you still lagi rasa macam I nak pakai yang biasa-biasa, yang natural kan. Okay, so you akan nampak biasa-biasa je lah. You tak akan nampak macam fight the aging. Okay, even though you pakai tu mahal ke, murah ke, tapi kalau tak sesuai dengan your skin need ataupun you punya umur, you lagi membazir lah maksudnya. Okay, kalau let's say lah you nak, kalau let's say lah satu hari you pakai satu dot, for example harga dia 20 sen, satu tekan tu 20 sen, tapi you nak jimat kan, kononnya 10 sen, tapi you still masih lagi rugilah dari segi benefit to your skin, betul tak? Okay, itu satu. Okay, ada siapa-siapa tak yang nak tanya soalan? Okay, untuk pencuci muka ni, you kena pakai dia dekat area muka sahaja. Okay, I will not advise you untuk pakai di area mata. Okay, sebab mata kita adalah lebih nipis berbanding kulit muka kita. Kalau tak percaya, pergi tengok cermin ataupun you try rasa. Rasa you punya kulit dekat bahagian bawah mata tu actually lagi nipis dan lagi sensitif berbanding dekat bahagian lain. Okay, so that's why you tak boleh pakai sabun ke pencuci muka ke dekat area bawah mata ataupun sekitar mata. Okay, sebab kat situ sangat nipis. Dan lagi satu, bila you salah pakai produk, okay, kulit you dia akan menyebabkan kulit you kering
Dan bila dia kering, dia akan berkedut. Okay, selalu nampak mata orang berkedut kan. Okay, once dah berkedut, bahagian mata adalah bahagian yang paling lambat. Dia lambat, baik dan juga mahal sebab dia bahagian yang sensitif. So prevent is better than cure, betul tak? Okay. So jadi nak guna apa? Kalau let's say dah tak boleh guna pencuci muka, tak boleh guna sabun dekat bahagian mata kan. So apa yang kita perlu gunakan? Okay, siapa boleh jawab? Ramai yang masuk kan. Sorry Kak Aida tak boleh nak sebut nama sebab kalau nak sebut daripada atas tadi kan. Okay, tapi tak apa. So siapa yang tengah online ni, hi. Okay, share the love, share all this benefit with your friend so that diorang tahu kenapa diorang perlu ada 5 penjagaan asas kulit ni. Okay. Okay. Kalau you nak cuci bahagian mata dengan bahagian bibir, bibir pun sama sensitif. Bibir memang obvious lah, bahagian bibir sangat nipis, betul tak kulit dia? Okay. So apa yang you perlu gunakan adalah you perlu gunakan oil free makeup remover. Okay. Pernah nampak tak orang pakai dekat bahagian mata orang tu dia ada macam biji-biji ataupun putih-putih kat situ kan? Sebab bila you pakai produk yang ada macam contohnya lotion ataupun oil, okay, dia akan menyebabkan lama-lama you punya bahagian bawah mata ni dia akan ada macam satu bag. Sebabnya dia benda tu absorb dan dia akan memberatkan bahagian situ. So dia nama macam eye bag macam tu. Okay, and then lagi satu Miliacid. Bila you pakai pencuci yang salah dengan banyak oilnya kan, dia akan menyebabkan Miliacid. That's why you kena guna yang oil free makeup remover. Okay, yang tu khusus untuk bahagian mata dan juga bibir. Okay, I bagi tips lah. Kalau you tak menggunakan produk yang kita pakai, okay, you check balik dekat you punya dekat you punya contohlah ingredient ingredient kat belakang you punya produk tu, dia mesti ada tulis eye, is only for eye area. Okay, dan baru you boleh gunakan untuk digunakan di bahagian mata. Okay, kalau bukan untuk eye, tolong jangan pakai sebab lama kelamaan dia akan menyebabkan mata you sembab dan lama-lama semakin nampak tak bermaya lah, sebab dekat area mata kita tu dia tak berseri sebabnya dia dah nampak kelesuan sebab kulit you dah kering, betul tak? Okay, so hi Ika, Syafiqah Azmi, Nadia kan. Okay, so itu untuk pencuci muka. Okay, cuci muka gunakan produk yang betul dan mesti ada R&D. Okay, ramai orang suka pakai pencuci produk tu ikut dan je. Kadang-kadang apa yang kawan dia guna, itulah yang dia guna. Tapi sebenarnya, okay, kita sekarang ni dunia dah semakin dewasa, betul tak? Sekarang dunia yang besar pun dah jadi macam at any time kita boleh tahu perkara-perkara kat luar sana, betul tak? So please be aware that kalau you nak pakai apa-apa produk, mesti pakai produk yang ada R&D. And just for your information, okay, ini general I bagi tahu, just for your information, dalam dunia ni hanya ada 2% produk yang ada R&D. Okay, so you google lah sendiri before you decide untuk pakai that certain produk ataupun brand. Better google dulu so that you tak menyesal di kemudian hari. Sebab apa? Sebab kulit kita hanya ada satu sahaja. Okay, ingat tak yang I cerita pasal melanin hari tu? Kalau you punya kulit dah luka, okay, melanin akan keluar untuk protect you punya kulit dan akan nampak tumpuk kehitaman macam jeragat. Yang orang-orang selalu dulu-dulu kan, dia selalu ada jeragat yang tumpuk tu. Itu sebenarnya penghasilan daripada melanin. So kalau you pakai produk yang salah, menipiskan kulit dan bila kena cahaya matahari dan dia akan menyebabkan kulit you rosak dan
itu jelas satu-satunya kulit yang you ada, itulah yang orang akan pandang. So you rela tak, before you pakai sesuatu, tanya diri you sendiri dulu, you sanggup tak kalau aku pakai ni aku akan cantik, okay? Tapi aku tak tahu asal usul produk ni. Contoh for example, kalau aku pakai memang cantik, tapi apa yang akan berlaku dalam 3 hingga 5 tahun akan datang. I akan ambil masa dalam 3 hingga 5 tahun akan datang je dulu, okay? Sebab apa? Sebabnya sebelum you nak buat sesuatu tu, you kena fikirlah. Sebelum you decide untuk pakai sesuatu, you fikir dulu, kalau aku pakai ni 5-6 tahun, okay, produk ni dah berapa lama? Kalau produk tu kurang daripada 3 hingga 5 tahun, supposedly you jangan guna. Sebab you tak ada pun macam, okay, semua orang ada testimoni semua orang tunjuk yang cantik, betul tak? Even semualah produk, okay, orang akan tunjuk yang cantik, tapi akibat daripada yang produk yang salah, formulation yang salah, semua tu mungkin akan menyebabkan kita punya buah pinggang rosak, ataupun kulit, kanser kulit ke apa ke, semua tu biasanya orang tak betul-betul tunjuk. Melainkan kalau biasanya dah lepas 5-6 tahun, barulah orang akan cakap, okay, dia ni sakit apa, disebabkan apa, okay. So you better jangan beli produk yang kurang daripada 5 tahun dia punya penghasilan ataupun brand tu sendiri. Sebab secara logiknya, kalau you beli produk yang baru 2-3 hari dikeluarkan, tak sampai setahun, ataupun tak sampai 3 tahun, tak sampai 5 tahun, you tak tahu lagi siapa dia punya kesan sampingan dia after 5 years. Okay, kita tak nak orang yang ada masalah kidney ke apa ke hanya disebabkan bahan-bahan yang you letak dekat kulit muka, luaran tu sahaja. Kadang-kadang kita ambil remeh, betul tak lah, ini kan luaran, bukannya organ-organ dalaman. Tapi ada sesuatu macam mercury, dia akan masuk sampai ke organ-organ. Even you dah dikuburkan pun, kat tempat kubur tu berkemungkinan mercury yang ditanam tu still lagi mengalir kan. So kita tak nak macam tu, okay. Panjang lebar pula. Sebenarnya all this information biasanya kita close kepada konsultan saja, tapi I nak you guys in general tahu, semua orang yang tengok ni, at least you ada information mengenainya, betul tak? Alright. So first thing first, semua orang mesti ada pencuci muka yang betul dan dapatkannya daripada brand yang ada R&D. Walaupun orang kata cuci muka je pun, kat luar je pun, okay. Penting, sebabnya you nak letak benda tu dekat atas kulit muka you sendiri. Dibayangkan that's why bila kesihatan Amerika, kita suruh dia pakai baru dia boleh jual, okay. Okay, next. Ada juga orang tanya, okay, Kak, saya tak pakai makeup, buat apa nak pakai pencuci muka, buat apa nak pakai oil free makeup remover? Okay, I nak tanya you, dalam kehidupan seharian you, ada tak you tengok dekat macam dekat mana meja ke apa ke, ada tak tempat tu ada habuk? You pakai bedak tak? Even you tak pakai makeup, you tak pakai colours, tapi pakai bedak tak? Kalau you pakai bedak, that's mean you kena cuci muka you. Kalau you tak pakai bedak, you bare face pun seharian at your house, you still masak, betul tak? Seharian you tak keluar, you tak kena habuk, you dah protect dah ni, you protect gila-gila, tak kena habuk, tak kena cahaya matahari, tak kena semua-semualah, makeup semua tak kena. Tapi you kena ingat, kalau you tak keluar mesti you masak, betul tak? Okay, bila you masak, tak ke minyak-minyak tu akan bertepek dekat muka, okay. Bukannya setakat minyak semula jadi tu dia merembes keluar, tapi minyak yang kita goreng, masak-masak tu pun dia akan keluar. So you tak nak ke cuci muka you. You bayangkan you ada minyak and then you basuh dengan air sahaja. You rasa air tu akan hilang tak? Of course tak, betul tak? Okay, ada cakap, okay, saya tak pakai makeup, so saya tak perlu pakai oil free makeup remover. Tapi ingat I tak kisah you nak pakai ke tak pakai, tapi ingat di bahagian mata you, kalau you boleh protect bahagian yang paling nipis, yang paling sensitif tu, is even better. Sebab prevent is better than cure, betul tak? Okay, itu tentang pencuci muka. Okay, so next adalah Aida nak share tentang
Okay, first, boleh tak siapa-siapa yang tengok ni tolong tulis. First adalah pencuci muka, second adalah exfoliator. Okay, kenapa Aida bagi tahu exfoliator dulu before bagi tahu yang daily basis? Sebab exfoliator ni you hanya pakai 3 hari sekali sahaja, sebab kulit kita secara naturalnya dia akan renew selepas 3 hari. Maksudnya yang lapisan kulit yang paling atas tu dia akan keluar, dan yang bawah dia akan hasilkan lapisan kulit yang baru. Okay, so that's why as we age, okay, ingat as we age, kita tak ada lagi, I tak pernah dengar lagi lah, even Benjamin Button pun benda tu mungkin pernah terjadi, tapi di zaman sekarang ni I tak pernah terdengar lagi orang yang kulit dia lahir-lahir tua dan tiba-tiba semakin lama semakin muda kan. Tak pernah dengar lagi. Kita kena ingat, kita akan aging, kita akan menua, sama juga dengan kulit kita, organ kita, semua lah. Okay, that's why as we age, okay, kulit kita akan malas, tahu tak? Sebab metabolisme kita dah kurang. So sama juga kulit kita pun akan macam malas nak produce, malas nak exfoliate sendiri secara semula jadi ni. Kalau kita tengok baby, dia tak buat apa pun, kulit dia memang comel gebu je, betul tak? Tapi kulit kita, cuba kita tak payah buat apa-apa, semakin lama semakin kusam, semakin gelap. Even though you dilahirkan dalam keluarga yang cerah, tapi kalau you tak jaga kulit muka you sendiri taklah tengok kulit you, rasa macam kulit I kusam lah, kenapa nampak gelap lah macam tu kan. Okay, sebabkan kita punya kulit dah tak nak lagi beri kerjasama untuk exfoliate. So that's why everyone should have the exfoliator. Okay, ramai yang kat luar sana yang dia rasa dia pakai mask. Okay, and then mask yang dia pakai tu yang jenis yang tepek tu. Biasanya yang tepek tu adalah dia ada 2 mask ni. Satu adalah exfoliation dan satu lagi adalah hydration. Okay. Okay, untuk exfoliation ni sangat-sangat penting, sebab kalau kulit kita tak di-exfoliate kan, dia lama-lama akan jadi tebal. Sel kulit mati banyak, kulit kita akan jadi menebal. So kalau you pakai serum yang mahal sekalipun, you pakai pelembab yang mahal sekalipun, you akan membazir. Betul tak? Sebab you dah tak maksudnya you letak di atas permukaan kulit yang dia tak dapat nak absorb pun, sebabnya kulit you tak keluar sel kulit mati tu. Okay, so that's why exfoliation ni sangat-sangat penting. Make sure you ada exfoliator. Okay, dan again, janganlah pakai exfoliate yang ala you pakai je cream ni. Okay, kulit you akan automatically akan nipis. So that's mean dia exfoliate. Jangan sesekali guna produk yang you tak tahu mana asal usul dia. Okay, that is just my advice. Okay, exfoliator pun ada function khas yang bersesuaian dengan kulit. Okay, untuk orang yang bawah 25 tahun, biasanya Aida akan suggest botanical effect. Okay, something yang natural lah, sebab bila kita muda, kita tak perlukan something yang too rich, too premium, ataupun orang panggil Infinity sekarang. Kita tak perlukan produk yang, kalau umur kita 18, tak perlukan produk yang hebat-hebat sangat, sebabnya kulit kita masih lagi boleh berfungsi secara semula jadi dan bagi kerjasama. Okay, tapi as we age again, 25 tahun ke atas tu, waktu tu kita tengah aktif ke kan. Kalau kulit kita berminyak sangat, kita boleh pakai cangkul mask. Okay, tapi sekiranya you dah berumur 35 tahun ke atas, I would suggest you untuk pakai facial peel. Okay, nama dia panjang, tapi I selalu panggil facial peel. Okay, walaupun kenapa dia facial peel, sedangkan Amerika sepatutnya tak ada benda-benda yang peel. Okay, sebenarnya peel tu maksud dia akan buang sel kulit mati saja. Dia akan bertindak secara halus. Nak pakai pun, you akan pakai dia selama 10 minit sahaja, dan you tak perlu buat apa-apa, you just remove. Okay, kulit you akan nampak
lebih firm, lebih hydration, dan lebih berseri lah, sebabnya sel kulit dah tak ada, betul tak? Okay, so pilih mask yang sesuai dengan umur you, jenis kulit you. Yalah, dua tu lah. Okay, dan jangan macam nak mengada-ngada, I tak pakai exfoliation, I just pakai hydration punya mask je, cukup lah. Okay, hydration yes, even hydration mask sangat perlu untuk orang yang especially kulit dia dah dehydrated, kulit dia terlalu kering, so you perlu ada hydration. Tapi yang paling best, you pakai exfoliator dulu dan baru you pakai yang hydration, so that sel kulit mati dah keluar, bila you letak air dia senang nak masuk. So anything yang you letak selepas itu akan lebih senang absorb. Betul tak? Okay. Okay, siapa-siapa yang ada soalan boleh tanya. Okay, next. Okay, next adalah siapa pakai toner ataupun softener ataupun essence water. Okay. Okay. Okay, step yang ketiga, tak kisahlah kat rumah you ada barang apa ke, yang penting nama dia kalau boleh bukan toner lah, sebab kalau toner ni dia lebih kepada yang ada alkohol. Alkohol biasanya akan mengeringkan kulit. Okay, so kita pilih yang soft-soft je, kita pilih yang natural tapi dia punya bahan dia tu memberi instant hydration supaya senang untuk kulit kita absorb mana-mana produk yang kita pakai selepas kita pakai softener ataupun essence water ataupun freshener kita panggil. Okay, tu semua. And then yang paling penting, bila you pakai softener ke apa ke yang ni, okay, make sure letak dekat kapas. Okay, letak dekat kapas tu biar basah. Okay, you wipe it off daripada you daripada bawah ke atas, selak. Kita bayangkan kulit kita ni sebenarnya bulu roma ke bawah, tu tak? Bulu roma ke bawah, lepas tu dia bersisik sebenarnya. Bila dia bersisik, so sisik dia ke bawah. So kalau you just pakai macam tu je, so tak ada function. Yang melekat dekat celah-celah bulu roma, yang melekat dekat celah-celah sisik tu, dia tak akan keluar. Sebab softener ni function dia banyak sangat function dia. Okay, satu, dia akan lembutkan kulit you, yang mana kalau you punya muka tu ada banyak pori kan, dia akan lembutkan bahagian tepi-tepi pores tu. Okay, dia akan lembutkan. Lepas tu lama-lama pores tu akan bercantum. Okay, maksud bukanlah dia akan betul-betul bercantum, dia akan mengecil. Okay, and softener ni selain daripada tu dia juga akan mengecutkan. Maksudnya dia mengecutkan. Selain daripada tu dia juga akan jadi transportation kepada serum yang kita pakai. Okay, serum ni molekul dia sangat ringan dengan halus, sebab dia sangat special, sebab dia boleh meresap hingga ke bawah bahagian yang pelembab tu meresap. Okay, okay, so that's why bila you nak pakai serum, make sure you pakai dengan softener. Okay, apa beza toner, refresher, essence water dan softener? Okay, toner ni biasanya ada alkohol. Okay, nama dia. Freshener ni adalah freshener, dia lebih kurang, dia punya medium dia lebih kurang, dia macam cecair. Okay, freshener ni adalah lebih kepada botanical, yang mana dia tak ada, dia yang basic. Okay, yang basic. Okay, dan softener ni adalah untuk anti-aging. Maksudnya dia untuk anti-aging lah. Dia ada acid hydrolat. Acid hydrolat ni akan bagi instant hydration dekat kulit you, so that bila you pakai, dia akan cepat melembutkan kulit you. And then bila kulit kita dah lembut, okay, bila you basuh ke, you exfoliate ke, dia senang untuk keluarkan yang mana-mana yang tak perlu. Okay, alright. And then essence water. Essence water ni sangat-sangat best. I dah pakai dah habis dah pun. Saya pakai sebulan je satu botol ni, sebab best sangat. Dah lah softener tu dah best. Okay, I just share je lah.
Softener tu dah best, betul tak? Ramai orang yang pakai softener tu, selain dia pakai kat muka, dia pakai dekat leher, dia pakai kat mana-mana yang gelap, so that dia akan mencerahkan. Okay. Tapi untuk Essence Water ni, kalau you pakai even di tempat yang macam dekat situ, dekat mana-mana lah, dekat mana yang you nak, ada orang dia ada parut, even ada parut pun dekat tangan dia, dia guna Essence Water tu, lama-lama parut yang gelap tu dia jadi cerah. Okay, sebab dia dia betul-betul macam buang sel-sel kulit mati yang tak perlu tu. Okay, Essence Water ni susah lah cakap, you kena pakai sendiri, experience sendiri, memang best sangat-sangat. Bukan nak promote, tapi just nak share how I feel bila I pakai. Sebab Nadia Syafiqah tanya apa beza dia. Okay. Okay. Berbalik tadi, so bila you pakai softener, you kena basahkan kapas tu and then lap daripada bawah ke atas, macam you selak-selak you punya blue roman dan juga you punya sisik-sisik kulit you tu, supaya all the kekotoran keluar, yang mana yang sepatutnya dekat dalam pores yang terbuka tu sebenarnya ada dehydrated punya oil kan, yang dah keras. Panggil dehydrated ke? Apa panggil tu? Alah, macam nak cakap dia macam kalau minyak, you pernah tengok tak minyak mengeras? Dia macam tu lah dekat pores kita, that's why pores kita akan nampak terbuka, sebab kadang-kadang minyak tu dia nampak translucent, tak nampak pun, tapi memang ada something kat situ. That's why bila you pakai softener, dia akan lembutkan kulit you. You pakai mask, mask tu akan absorb and then tarik keluarkan. So bila ditarik keluarkan, yang mana besar tadi dia akan kecil. Okay, next time you pakai lagi dengan keadaan yang sama, dia akan kecil lagi, dan lama-lama you punya pores tu tak akan kelihatan. Okay. Okay, itu untuk softener. Okay, wajib untuk setiap orang wajib pakai, especially those yang acah-acah nak pakai serum tapi nak jimat tak nak pakai softener, better tak payah pakai serum. Sebab softener tu lagi penting. Kalau you tak ada yang asas tu, macam mana you nak pakai yang benda yang lagi kecil kan? Sebab benda tu, softener tu yang akan jadi transportation dekat you punya serum untuk masuk ke kulit you. Okay, kalau tak pakai tak memberi benefit sangatlah, tak efektif pun, membazir duit you je. Okay, next adalah pelembap. Semua orang perlu ada pelembap, ya. Okay, pelembap ni sangat-sangat penting. Walaupun you guys rasa macam Kak, saya tak perlukan pelembap sebab kulit saya dah berminyak. Pelembap dengan berminyak tu adalah two different thing tau. Okay, dua perkara yang sangat-sangat berbeza. Yang mana pelembap ni sebenarnya dia akan, selain daripada dia lembapkan kulit you, dia akan protect juga you punya kulit daripada masukkan benda-benda yang tak elok lah, debu ke apa ke. That's why kalau you ada masalah kulit you tu sensitif dekat SPF ke apa kan, so I akan suggest you untuk pakai moisturizer tebal sikit. Sebab selain daripada pakai moisturizer, you kena pakai supplement lah, macam Oil Free Hydrating Gel ataupun Intense Moisturizer, so that bila you pakai this moisturizer with the supplement enough, bila you letak apa-apa SPF ke apa ke kan, sebab ada setengah orang muka dia langsung tak boleh ada bahan kimia yang walaupun SPF, sebab SPF ni benda yang general, semua orang ada, betul tak? Okay, so pelembap sangat-sangat penting, dan pilih pelembap yang sesuai untuk kulit muka you. Kalau kulit muka you kering, you perlukan pelembap untuk kulit kering. Kalau kulit you combination ataupun normal, you perlukan pelembap untuk kulit normal atau kombinasi. Dan sekiranya kulit you tu berminyak, you harus dapatkan pelembap untuk kulit berminyak. You bayangkan kalau you
tak tahu jenis kulit you tak nak ambil tahu, you tak nak pergi check, you tak nak pergi scan. Even though zaman sekarang nak scan kulit tu pun something yang free, orang bagi servis free je dekat you. Tapi you rasa macam I know everything, I tak payahlah buat contoh macam tu kan. So siapa yang rugi? Dia sendiri yang rugi. So it's better untuk you check kulit you jenis kulit apa. So bayangkan kalau you tak nak check, you kulit berminyak and then you pakai pula salah, you pakai untuk kulit kering. Untuk kulit kering dia akan merangsang benda tu, dia punya pelembab tu akan bagi kelembapan yang cukup untuk kulit kering lah. So mungkin dia akan lebihkan pelembab. So bila kulit you berminyak, you gunakan pelembab yang lebih macam dia punya tak sesuai lah maksudnya untuk kulit kering, tapi you pakai. So memang tak, you akan rasa tak selesa. Okay, and then selain daripada tu, okay, yang kelima adalah sun protector. Okay, sun protector ni wajib ada, okay, untuk semua wanita. Okay, kalau boleh anak you daripada kecil-kecil lagi, you dah bagi diorang pakai sun protector. You tengok Chinese kan, sorry I bukan racist. Sebab I ramai kawan I Chinese. Kalau I kerja dulu pun kiri kanan I semua Chinese kan. Diorang daripada kecil lagi memang I tanyalah diorang kan, kulit you cantik sangat. I suka cakap tu, kulit you cantik sangat cakap tu kan. Dah lah diorang cerah. Lepas tu kulit diorang memang flawless, betul tak? So I selalu tanya diorang, apa yang you pakai cakap tu kan. Sebab kulit ni memang tak nampak macam pakai bedak pun. Memang diorang tak suka pakai bedak. Even kadang-kadang diorang pakai foundation je. So bila I tanya, diorang cakap, oh I pakai SPF, I pakai moisturizer dengan SPF. Sejak bila you pakai SPF? Moisturizer tu I pakai juga daripada kecil. Sebab I selalu pau kakak ipar I. Okay, so yang SPF ni mungkin ada terpau tapi I tak tahu kan. So I tanyalah yang kawan I ni, dia kata oh SPF tu memang I pakai daripada kecil lagi. My mom asked me to use dan I pakai sampai sekarang lah, dia kata kan. Okay, so from there I tahu memang SPF tu sangat-sangat penting. Okay, mengenai SPF ni lagi, I dah nak bagi tahu dekat you guys, bila you membeli produk untuk pelindung matahari ni, make sure you beli broad spectrum. Sebab broad spectrum ni adalah perlindungan daripada UVA dan UVB. Okay, kalau UVB ni something yang membuatkan kulit kita cepat akan burn. Okay, tapi kalau UVA ni dia sampai aging. Okay, apa beza aging dengan burn ni? Okay, macam ni, you pernah tengok orang yang you boleh google orang yang kerja dia memang drive kan, and then dia biasanya orang yang driver ni dia akan buka tingkap ke apa kan. Okay, biasanya kat bahagian yang selalu kena matahari ni, okay, sebab kalau direct matahari memang dia ada UVA dengan UVB. Okay, you akan tengok dia akan segi sikit, dia macam nampak kecut tua kan, disebabkan dia terkena UVA. Okay, compare tu yang sebelah sini yang jarang-jarang kena matahari, mungkin dia hanya kena something else lah. Kat sini biasanya gelap je lah kan. Of course gelap tu biasanya mungkin kat sini biasanya sekata je gelap tu, betul tak? Kecuali yang segi sebelah tu yang obvious. Okay, so that's why you kena pakai yang ada broad spectrum, di mana dia ada perlindungan UVA dan UVB. Sebab UVA ni dia sampai ke dalam tulang tau. Okay, so you better protect you punya kulit tu. Dan cara pakai dia pun sangat-sangat penting. Cara pakai dia, you letak and then you kena tepek-tepek macam tu instead of macam ni. Sebab SPF ni dia macam cermin. So bila you letak macam ni, cermin tu macam tu jelas. So bila kena cahaya matahari, dia boleh lagi menyingkap masuk ke dalam. Tapi kalau you pakai dia tepek-tepek dia elok-elok kan,
Rata-ratakan dia. So cermin tu akan jadi rata. So bila kena matahari dia akan pantulkan. Macam tu. Okay. And then ada banyak soalan yang tanya, Kak, kalau saya nak pakai yang SPF ni, berapa SPF yang saya perlukan? Cukup ke SPF 15? Cukup ke SPF 35? Atau saya perlukan 150 SPF? Okay. For your information, untuk SPF, okay, bila you pakai satu produk tu, contohlah you pakai CC cream, dia punya SPF dia 15, for example. Then you pakai sun protector yang ada SPF 35. It doesn't mean 15 tambah 35. No. Bukan 50 jadi dia. Bila you pakai this both, apa akan jadi dekat punya SPF tu? So SPF you bertahan untuk 35 SPF sahaja. Apa maksud bertahan ni kan? Okay, untuk SPF sebenarnya kalau you punya SPF tu SPF 15, dia hanya akan tahan selama 3 hingga 4 jam. Maksimum pun 4 jam saja. Okay, ini bermakna sangat sesuai untuk orang-orang yang pergi solat ke, even kalau you tak solat pun, lepas lunch you boleh reapply. Okay, sebab biasanya kalau you pergi lunch you dah berpeluh kan. Okay, SPF kalah dengan air dan juga peluh. Okay, so once you dah cuci muka ke, ataupun you terkena air ke, ataupun berpeluh ke, you memang kena reapply produk yang ada SPF tu. Okay, faham tak? Okay, perlu ke you pakai SPF 100 tak kat muka? Okay, SPF 100 kalau 15 bertahan untuk 3-4 jam. 100 berapa banyak? Sehari ada berapa jam? Takkan you tidur pun nak pakai SPF kan? Tak perlu. Ada orang saja je letak sampai beratus lah, macam terlalu banyak. Itu hanya akan menyebabkan kulit you ditepek oleh bahan kimia yang lebih daripada yang sepatutnya. Okay, so itu untuk SPF. Jelas kan? Okay, and then paling-paling penting, I nak remind lagi sekali for those yang suka pergi travel kan, suka masuk air, make sure you pakai sun protector tu. Sun protector tu you pakai setengah jam sebelum you keluar daripada matahari. Okay. Okay, lagi satu tips dia. Bila you beli sun protector, okay, you kena beli yang tulis sunscreen protector. Okay, jangan beli sunblock. Okay, sebab dalam hidup kita ni banyak benda yang kita kena appreciate, especially apa yang raw tu, yang Allah dah bagi secara raw tu kan. Maksudnya dia bagi sun. Dalam sun tu bukannya setakat dia ada benda yang buruk. Sun ada baiknya, dia ada cahaya matahari yang cahaya kan. Sebalik sun tu pun ada vitamin. Okay, so you kena appreciate juga apa yang Allah bagi tu. Means that kalau you pakai sunblock, you block your skin daripada segala vitamin yang ada di matahari. Okay, tapi kalau you pakai sunscreen protector, okay, diumpama kita duduk kat tingkap kan, ada lagi cahaya tapi tak adalah direct sun untuk damage your skin. Masa tu you akan dapat macam vitamin dia lah, benefit dan kebaikan daripada sunscreen protector. Okay, please do not choose sunblock. And then secondly, choose yang broad spectrum instead of sunblock UVA. Ada je yang jual UVA saja, ada yang jual UVB sahaja. Okay, make sure yang both, so that you tak membazir dan tak banyak benda yang you nak bawa untuk pergi travel ke kan. Betul tak? Tak banyak benda yang you beli. Okay, ada tak siapa-siapa kat sini yang berbesar hati untuk tulis balik apa yang I cakap tadi? First, apa? First, kita perlukan pencuci muka. Second, kita perlukan exfoliator seperti mask. Okay. Third, kita perlukan softener untuk kecilkan balik pores, untuk bagi freshen up our skin. Kalau dulu orang guna air batu kan untuk makeup. Okay, zaman sekarang dah tak payah nak letak air batu lagi kat you punya kulit, hanya untuk cantik.
you just pakai softener. You tak payah nak pergi buat air batu, ambil air batu, ketuk, and then you letak that. And then after few hours, dah panas matahari, baru terbuka balik. Itu dah tak perlu dah. So you just beli softener, okay, yang mana memang dia dah berfungsi untuk kecilkan pores you, nampakkan kulit you segar, semua tu. Okay, and then yang keempat tadi, I recap, mesti ada pelembap yang sesuai dengan dia punya jenis kulit. Okay, kita ni sangat unik ya. Manusia ni sangat unik, bukan setakat cap jari je yang berbeza, tapi jenis kulit kita pun berbeza. Walaupun kadang-kadang kita adik-beradik, tak semestinya jenis kulit kita tu sama dengan adik-beradik kita yang lain. Betul tak? Kan? Okay, and then last sekali adalah sun protector. Okay, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Okay, ramai dah pergi lunch ni, kan? Tadi ada ramai. Dia ada ramai, lepas tu kurang ramai balik, kurang balik ramai balik, macam itulah. Okay, so yang online sekarang ni, ada tak apa-apa soalan yang before this ada orang tanya dan you rasa you susah nak jawab, kan? Sebab you tak ada lagi that knowledge. Okay, kalau ada soalan, you boleh tanya sekarang, Aida akan jawab, ataupun you boleh tulis later on. Okay, apa-apa soalan yang berkenaan, so that Aida akan bantu untuk rungkaikan apa permasalahan you, and then you boleh share dengan kawan-kawan, dermara yang memerlukan. Betul tak? Okay. So itu saja 5 asas penjagaan kulit, dan saya rasa sangat-sangat jelas. Okay, saya sangat confident sangat-sangat jelas. Pasal 5. Okay, lagi satu, I remind you guys before I go. Okay, bila kita cakap pasal 5 asas penjagaan kulit ni, dia adalah sistem. Okay, so once it become a system, you cannot break the system. Sebab kalau you break the system, sistem tu tak berjalan dengan lancar. Betul tak? Macam contohlah, dia sepatutnya, okay, wire A pergi wire B pergi wire C, so that dekat C tu lampu dia nyala. Tapi disebabkan you rasa, alah, I rasa pasang satu pun dah cukup dah, satu kan. So you pasang satu switch, satu wire je, yang you cocok wire-wire lain tu you abaikan. You rasa lighting you tu akan berfungsi ke tak? You punya lampu tu akan hidup ke tak? Tak akan hidup ya. So sama juga dengan kehidupan kita. Contohnya rantaian sistem skincare ni. Okay, bila you cuci muka, kalau you tak pakai pelembap, kulit you akan jadi kering. Kalau you pakai softener, you tak pakai pelembap, ataupun you tak pakai cleanser, softener you tu pun macam rugi je lah. You pakai dia atas, on top of your skin yang tak bersih, and then bila you pakai mungkin ada lagi minyak-minyak ke apa ke, then you pakai pelembap, memang tak akan jadi. Okay, dan lagi contoh, kalau you pakai apa, pelembap sahaja, you tak nak pakai mask, tak nak pakai apa-apa, you pakai pelembap je lah, tak tu kan, sebab kulit saya kering, so saya hanya perlukan pelembap. Dan kenapa you nak pakai pelembap di atas kulit yang tidak dibersihkan? Macam tu kan. Okay, and then bila you pakai mask, you tak nak pakai softener, you tak nak pakai pelembap, you tak nak pakai pencuci, macam mana you nak pakai mask dekat atas kulit yang kotor? Dan fungsi mask ni akan bukakan you punya pores tu untuk cuci bahagian dalam dia. And then bila you tak pakai softener tadi, softener tu tak dapat tutup, so you punya kulit tu akan buka je kan. Itu satu. Okay, that's why bila you pakai, kena pakai dia satu sistem, satu set yang lengkap. Sebab kalau you tak pakai salah satu daripadanya, maka tak lengkap lah, dan kulit tak dapat bertindak secara yang sepatutnya. That's why jangan salahkan siapa-siapa lah, siapa-siapa. Okay, in general, jangan salahkan orang lain kalau you pakai dan kulit you tak menjadi. Okay, tapi kalau you nak tahu apa yang perlu saya guna dulu sebelum saya dapat set yang lengkap ni,
one by one, step by step. Okay, yang tu you boleh tanya beauty consultant. Diorang sangat happy untuk jawab soalan tu dan bantu untuk selesaikan masalah itu, kalau ini bermasalah lah. Tapi biasanya customer saya, diorang suka ambil in process sebab diorang tahu itu adalah satu sistem yang lengkap. Once you pakai sistem yang lengkap, so you punya skin akan bekerja dengan baik, bekerja sama. Okay, dan masalah you tu akan dapat diatasi dengan lebih cepat. Betul tak? Okay, so saya harap perkongsian saya untuk hari ini dapat memberi manfaat kepada semua orang, bukan setakat beauty consultant Mary Kay, tapi sesiapa sahaja yang melihat live ni lah. Okay, this is ilmu yang I boleh share dengan you guys. Okay, I tak ada duit untuk bagi to everyone, ataupun I tak ada begitu banyak duit untuk belanja everyone satu set produk, tapi at least I boleh bagi ilmu yang I ada, so that you guys boleh fikir sendiri dan tentukan apa yang terbaik untuk you guys. Okay, of course setiap orang dalam dunia ni, especially perempuan, kita nak yang terbaik untuk diri kita, betul tak? Okay, so dah ada ilmu, baru you decide macam mana untuk you jadikan diri ataupun untuk you dapatkan yang terbaik dan pakai. Okay, alright, itu sahaja untuk hari ni. Thank you kepada yang stay daripada awal sampai akhir, I can see. Okay, dan enjoy your day today. Hari ni berapa hari bulan? 26 hari bulan kan? Dan hari ni hari Jumaat ya? Okay, so siapa yang 28 hari bulan nak pergi IKEA, jumpa saya dekat IKEA. Saja je. Okay lah, bye bye. Thank you. Love you all.